Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung hukum yang kedua, iaitu hukum pembagian nombor dalam bentuk indeks. Okay. Kalau sebelum ni kita belajar mengenai hukum peneraban, dan hari ini kita akan tengok bagaimana pembahagian nombor dalam bentuk indeks. Okay. Dia sama je dengan peneraban, hukum peneraban. Cuma bezanya adalah dari segi operasi. Okey. Okey, standard pembelajaran kita adalah menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama. Okey. Dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang. Okey, apa kaitan pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang? Okey. Itu yang kamu ketahui. Okey. Dan seterusnya kita akan buat generalisasi. Okey. Generalisasi itu maksudnya kita akan buat kesimpulan secara keseluruhan lah. Okey. So kita tengok contoh dekat sini. Dia nak kaitkan. Apa kaitan? Okey, kat sini apa kaitan? Apakah kaitan antara pembahagian nombor dalam bentuk indeks dan juga pendaraban berulang? Okey. So, kita tengok yang soal contoh yang pertama, iaitu 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Okey. 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. So, dalam bentuk bahagi, kita tukar dalam bentuk pecahan, dia akan dapat 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Okey, apa kaitan ni dengan pendaraban berulang? Okey, pendaraban, okay, kita tengok sini tengok kotak yang sebelah ni. Okey, 4 kuasa 5. So, dalam bentuk pendaraban berulang, kamu akan buat 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. So, kamu akan ulang 4 itu sebanyak 5 kali. Okey, kemudian bahagi 4 kuasa 2. Okey, so dalam bentuk pendaraban berulang, dia akan jadi 4 kali 4. So, kamu akan ulang 2 kali. Okey, so untuk pembahagian yang di atas, okey, boleh potong. Kita boleh masukkan dengan yang bawah lah. Okey, so 4, sini 1, sifit 4, 1. Okey, 4 yang kedua, 1, 1. So, yang bawah dah habis. Okey, 1 kali 1 sama dengan 1. Habislah. Okey. So, yang tinggal 4 kali 4 kali 4. Okey. So, yang tinggal kamu adalah 4 kali 4 kali 4. Dalam bentuk indeks, dia adalah 4 kuasa 3. Okey. 4 kuasa 3. Okey. Kalau kamu tengok balik di sini, kamu ada 5. Indeks kamu tengok balik pada soalan. Kamu ada 5 dan kamu ada 2. Okey, macam mana 5 dengan 2 ini? Operasi apa yang kamu perlu jalankan untuk dapat 3? Untuk dapat 3. Okey, so operasi yang perlu kita guna adalah operasi tolak. Okey, kalau tambah boleh ke tambah. 5 tambah 2. 7. Dia tak sama dengan 3. Kamu nak 3. Jadi, kamu ada 5 tolak 2 sama dengan 3. Okey. Jadi, operasi yang kamu akan gunakan adalah operasi tolak. Okey. Secara generalisasinya, kamu kata indeks ini akan ditolak sekiranya asasnya sama. So, asas dalam kes ini adalah 4. Okey, asas sama 4. Okey, jadi dalam pembahagian, bila asas sama, indeks perlu tolak. Okey, kemudian tengok B. Ini contoh yang kedua, B. Okey, 2 kuasa 6. Okey, 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa 2. So, dalam bentuk pecahan, 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa 2. Okey.
2 kuasa 6 dalam bentuk pendaraban berulang. Macam ni lah. Okey. 2 akan didarab sebanyak 6 kali. Okey. Akan diulang sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okey. Kemudian bahagi 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ini didarab pendaraban berulangnya sebanyak 2 kali. 2 kali 2. Okey. So, maksudnya kamu kembangkan dia, expandkan dia. 2 kuasa 6 dapat dalam bentuk pendaraban berulang 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okey, 2 kuasa 2 dalam bentuk pendaraban berulang 2 kali 2. Okey, itu kaitan Okey. Kemudian kita akan laksanakan pembahagian lah. Okey, pembahagian. So yang atas 1, bawah ni 1. Atas ni 1, bawah ni 1. Okey. Okey. Jadi yang tinggal yang bawah ni dah 1 kali 1. 1. So tinggal 1 je lah yang bawah. Yang atas kamu ada 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kamu ada lagi 2 kali 2 kali 2 ini bersamaan. Ni baki dia bersamaan dengan 2 kuasa 4. Okey. Kemudian kita tengok balik pada indeks. Okey, tengok balik pada indeks. Dekat sini 6. 2. Okey. Asas dia sama, iaitu asasnya 2. Asas sama. Okey, indeks 6, 2. Okey. 6 dengan 2. Macam nak jadikan dia 4? Okey, kalau 6 tambah 2, kamu dapat 8. So, tak sama dengan 4. Kamu nak 4. So, 6, apa nak kena buat supaya dapat 4? Okey. So, operasi tolaklah. 6 tolak 2. Dapat 4. So, this one. Sebab tu kamu kata, generalisasi kamu boleh buat untuk pembahagian indeks. Pembahagian nombor dalam bentuk indeks bagi asas yang sama, indeks kena tolak. Okey, indeks perlu tolak. Okey, indeksnya kamu perlu tolak. Okey, tolak. Dia sama je, cara kerja dan cara tulis pun sama macam pendaraban, hukum pendaraban. Hukum darab indeks. Okey, cuma bezanya operasi. Kalau hukum darab indeks, operasinya tambah. Okey, tapi hukum untuk pembahagian indeks, operasinya adalah tolak. Okey, operasinya adalah tolak. Okey, itu perbezaan dia. Okey. Okey. So, apa kesimpulan yang kamu boleh buat di sini? Kesimpulan yang kamu boleh buat di sini, apabila pembahagian indeks bagi asas yang sama, indeks kamu perlu tolak. Dengan syarat asasnya sama. Okey? Okey? Contoh A kuasa M bahagi A kuasa N. Okey, A kuasa M tolak N. A ini adalah asas. Okey, asas dia mesti sama. Asas dia mesti sama. Asas tak sama, kamu tak boleh buat operasi tolak. Okey, asas perlu sama, baru boleh jalankan operasi indeks, iaitu tolak. Operasi tolak. Okey, kita tengok contoh 8. Okey, contoh 8. Kat sini contoh 8 Okey, contoh 8 di sini. Kita ada 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Okey. So, 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Asasnya adalah 5. Indeksnya adalah 4 dan 2. Okey, indeksnya adalah 4 dan 2. So, pembahagian hukum bahagi indeks. Hukum pembahagian bagi nombor dalam bentuk indeks. Asas yang sama. Bila asas sama, so kamu tahu asas sama. Jadi indeks kita boleh tolak. Okey, asas sama, indeks kita boleh tolak.
So dekat sini 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. 5 ini asas sama. Jadi indeksnya kamu boleh tolak. 4 tolak 2. So dapatlah 5 kuasa 2. Okey. Untuk pembahagian. Untuk pembahagian. Okey. Kemudian kita tengok contoh E. Contoh E kat sini. Contoh E di sini adalah 12M kuasa 10 bahagi 4M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. Ni contoh E. So, indeks kamu 10, 5, 2. Asas kamu apa? Asas kamu adalah M ini. Sebab 10 ini, 10 ini kuasa bagi M. 5 ini kuasa bagi M. 2 kuasa bagi M. Jadi, asas kamu adalah M. Okey? N kamu, indeks kamu adalah, tengok kuasa dia. 10, 5, 2. 10, 5, 2. Okey? Ini kamu punya indeks. Okey? Ini adalah indeks kamu. Ini adalah indeks kamu. Okey? So, apa jadi dengan perkali depan ni? Ini adalah perkali Okey, apa jadi dengan perkali depan ni? Depan ni pun ada perkali. Nilainya adalah 1. Tapi tak ditulis. Tak perlu tulis 1. So, kamu ada perkali 12 dengan 4 dan 1. So, perkali ini kamu akan buat dahulu. Okey? Perkali ini kamu akan selesaikan dahulu. Bahagi seperti biasa. Okey? So, ini contohnya. Okey? Perkali ini kamu bahagi seperti biasa. So, dekat sini kamu tak perlulah nak bahagikan dengan 1. Sebab apa-apa nombor dibahagikan dengan 1, masih lagi dapat dirinya sendiri. Okey? Yang kamu perlu bahagikan adalah 12 bahagi 4. Okey? Ni nampak ni. Dia keluarkan 12 bahagi 4. Dia asingkan. Sebab dia adalah perkali. Okey? Kemudian, yang ni M bahagi kuasa 10 bahagi M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. Ini asas. Okey. Ini adalah kuasanya tadi adalah indeks. Okey. Ini indeks. 10, 5, 2. Okey, 12 bahagi 4 buat macam biasa dapat jawapan 3. Okey. Buat macam biasa dapat jawapan 3. So, M kuasa 10 tolak 5. Patutnya boleh terus je tolak dengan 2. Boleh? Sebab dia masih lagi pembahagian. So, kamu tolak saja. So, dia akan dapat macam ni. 3 dalam kurungan M 10 tolak 5 tolak 2. Okey, cikgu ringkaskan. Cikgu ringkaskan. Terus tolak. Sebab dia asas sama. Okey, asas sama iaitu M. So, tak perlu nak asing-asingkan macam ni lah. Okey, macam dia ditunjuk kaedah satu-satu. Dia buat 10 tolak 5 dulu. Kemudian, baru dia buat 5 tolak 2. Okey, kalau kamu nak terus buat 10 tolak 5 tolak 2 pun boleh. Okey, nak buat 10 tolak 5 tolak 2 pun boleh. Okey, maksudnya jalan kerja tu di sini akan jadi seperti ini. Jadi macam ni lah. 3. Okey. So, M 10 kuasa 10 tolak 5 tolak 2. So, kamu akan dapat jawapan 3 M kuasa 3. Masih lagi dapat jawapan yang sama. Masih lagi dapat jawapan yang sama. Okey. Ini untuk pembahagian indeks bagi asas yang sama. Boleh? Okey. Okey, so kita tengok latihan. Dia sama je. Jalan kerja, dia punya pengiraan, perkali, nak susun perkali pun sama. Sama seperti pendaraban indeks yang sebelum ni. Cuma beza dari segi operasinya adalah tolak. So, kamu kena hati-hati sikit lah. Sebab dia tolak. Okey. Jadi, untuk ni kamu buat uji minda 1.2C. Okey.
1.2C, nombor 1 semua. A, B, C, D, E, F. Okey. Nombor 2 pun semua. 2 pun semua. A, B, C, D. Dan juga nombor 3. Okey. Dan juga nombor 3. Okey. So, buat 1.2C semualah dalam buku latihan. Kemudian seperti biasa, ambil gambar dekat sikit dan hantar pada cikgu untuk semak. Okey. So, latihan yang sebelum ni, cikgu masih dalam proses untuk semak dan cikgu akan kembalikan setelah cikgu habis semak. Okey. Okey. Sebelum cikgu berhenti untuk sesi pembelajaran kali ni, cikgu nak kamu tengok perbezaan. Okey. Perbezaan antara hukum darab indeks dan hukum bahagi indeks. Okey. Kita tengok perbezaan antara hukum darab indeks dan hukum bahagi indeks. Okey. Okey. This one hukum darab indeks. Okey. Hukum bahagi indeks. Okey. Yang ini salin dalam buku nota. Salin dalam buku nota selepas kamu buat latihan bahagi indeks. Okey. Salin dalam buku nota selepas kamu buat soalan pembahagian indeks. Okey. Okey. Hukum darab indeks secara amnya, okey, secara amnya rumusnya adalah A kuasa M darab A kuasa N, darab indeks sama dengan A kuasa M tambah N. Okey. Okey. So, asasnya mesti sama. Poin yang pertama. Okey, poin yang pertama, asasnya mesti samalah. Okey. Asas mesti sama. Okey. Okey. Contoh. Okey, contoh cikgu bagi kat sini. Okey, contoh cikgu bagi 5. Okey, 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 7. Okey. So, asas sama. Okey, asas dia apa? Asas dia 5. Okey. 5. Indeks dia 3, 4, 7. So, sebab dia darab. Bila darab, dia kena tambah. Okey. Bila darab, dia kena tambah. Okey. Bila darab, dia kena tambah lah. Okay. Darab, dia kena tambah. Jadi, 5 kuasa 3. 3 tambah 4 tambah 7. So, jawapannya kamu akan dapat 5 kuasa 14. Okey, 5 kuasa 14. Ini contoh untuk darab indeks. Okey. Now, hukum bahagi indeks. Okey. A kuasa M. Okey, A kuasa M darab darab pula, bahagi. Okey, bahagi. Okey, padam. Okey. Okey. A kuasa M bahagi A kuasa N. Okey. Sama dengan A kuasa M tolak N. Okey. Syarat dia sama juga. Asas mesti sama.
Okey. Contoh. Okey, contohnya adalah kita ambil yang huruf pula kita pakai N. N kuasa 10 bahagi N kuasa 2 bahagi N kuasa 3. Okey. So, kamu tahu dia adalah bahagi kan? Okey, bila bahagi jadi indeks dia kena tolak. So, N, asasnya adalah N. Okey, 10 tolak 2 tolak 3. Okey, 10 tolak 2 tolak 3. Sama dengan N kuasa 10 tolak 2, 8. 8 tolak 3, 5. Okey. Jawapannya N kuasa 5. Okey. So, perbezaan antara darab dengan bahagi ini adalah dari segi operasi bagi indeks. Okey. Kalau sini operasi bagi indeksnya untuk darab adalah tambah. Okey, untuk indeks, operasi bagi indeks bagi pembahagian indeks adalah tolak. So, kalau bahagi, tolaklah. Apa kena buat dengan indeks? Indeks kena tolak. Okey. Sini darab indeks. Apa kena buat dengan indeks? Indeks kena tambah. Yang ni bagi indeks, indeks kena tolak. Okey. Boleh? Okey, yang ini salin dalam nota. Selepas buat latihan pembahagian indeks. Okey, selepas buat latihan pembahagian indeks. Okey. So, setakat ini sahaja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya ada masalah, kamu boleh terus PM cikgu, tanya. Dan cikgu akan cuba bantu sedaya upaya cikgu sehingga kamu faham apa yang masalah yang kamu hadapi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.